Assalamualaikum dan salam sejahtera buat pensyarah yang kami hormati, Dr. Muhammad Faiz bin Hilmi. Saya Rafidah binti Haji Ismail bersama-sama ahli kumpulan saya yang terdiri daripada 8 orang akan membentangkan dan berkongsi maklumat mengenai analisis data sebuah syarikat yang tidak asing lagi di kalangan rakyat Malaysia. Terkenal dengan slogan Always Low Prices, Mr. DIY adalah sebuah syarikat perkakasan yang terkenal di Malaysia. Sentiasa mementingkan aspek harga berpatutan dan barangan berkualiti yang boleh didapati untuk pengguna. Mr. DIY yang pertama dibuka pada Julai 2005 di Jalan Tuanku Abdul Rahman dan sehingga kini cawangan Mr. DIY telah mempunyai lebih daripada 1,000 cawangan di seluruh Malaysia. Mr. DIY kebiasaannya beroperasi secara terus di kedai atau pasaraya besar dan juga secara atas talian. Mr. DIY juga mempunyai 10 kategori barangan yang disediakan bagi setiap cawangan dan menawarkan lebih daripada 18,000 variasi produk yang boleh dipilih dengan tawaran harga yang berpatutan untuk membeli di Malaysia. Seperti yang tersedia maklum, syarikat Mr. DIY ini merupakan syarikat perkakasan rumah yang terbesar di Malaysia. Namun, terdapat permasalahan yang perlu dikenal pasti dari syarikat Mr. DIY ini. Antaranya adalah menghadapi persaingan daripada kedai perkakasan yang lain seperti AC Hardware, Daiso, Kaiser, EcoShop dan lain-lain. Di sini kita dapat lihat ancaman persaingan dari syarikat Mr. DIY ini kerana syarikat-syarikat yang lain juga menjual barangan perkakasan yang sama seperti syarikat Mr. DIY. Selain itu, produk yang ada di kedai Mr. DIY ini boleh didapati di kedai perkakasan yang lain. Contohnya barangan seperti barangan perkakasan dapur boleh didapati di pasaraya misalnya. Selain itu, barang dekorasi boleh didapati di kedai Kaiser, kedai EcoShop dan sebagainya. Selain itu, susun atur rak kedai padat kerana kepelbagaian barang. Jika kita pergi ke kedai Mr. DIY, kapasiti ruangan kedai adalah sangat besar dan dipenuhi dengan bermacam-macam barangan. Tapi susun atur dan juga barangan di dalam kedai menyebabkan pengguna keliru kedudukan barangan yang mereka hendak cari. Seterusnya adalah kekurangan tenaga kerja, terutamanya sewaktu pandemik COVID-19, iaitu sekitar tahun 2020, di mana syarikat Mr. DIY mengalami kekurangan tenaga kerja yang tinggi. Ini adalah disebabkan oleh ekonomi dunia pada ketika itu dan dalam masa yang sama, ada beberapa sektor perniagaan saja yang dibenarkan untuk beroperasi. Akhir sekali adalah kurangnya promosi yang boleh menarik perhatian pelanggan. Contohnya seperti aplikasi yang telah dibangunkan oleh syarikat Mr. DIY ini kurang mendapat perhatian daripada pelanggan yang menyebabkan mereka tidak tahu berkenaan dengan promosi-promosi yang telah dijalankan oleh syarikat Mr. DIY ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tengku Zalina binti Tengku Ahmad, nombor matrik JG Palang 12756 Palang 22. Permasalahan yang pertama ialah menghadapi persaingan daripada kedai perkakasan yang lain seperti S Hardware dan juga Daiso. Sehubungan dengan itu, pihak Mr. merasakan permasalahan ini boleh di pasaraya hanya kerana untuk memberi perkakasan yang tertentu dalam masa yang singkat. Sehubungan dengan itu, Mr. D perlu mencari lokasi yang lebih strategik dan mudah untuk dimasuki oleh pelanggan-pelanggan. Permasalahan yang kedua ialah produk di Mr. D boleh didapati di kedai perkakasan yang lain. Sehubungan dengan itu, kami merasakan bahawa Mr. D perlu melihat persaingan daripada segi harga. Kebanyakan harga yang terdapat di Mr. D, kita harus kurangkan harga berbanding kedai perkakasan yang lain. Dan harga yang lebih berpatutan agar lebih ramai pelanggan yang akan mengunjungi Mr. D berbanding kedai perkakasan yang lain. Kesalahan yang ketiga ialah kurangnya promosi yang boleh menarik pelanggan. Persaingan daripada segi promosi ini, pihak Mr. D perlu mengadakan promosi yang lebih daripada segi media massa dan juga media sosial. Kita ketahui bahawa Mr. D mempunyai aplikasinya tersendiri, namun ia jarang diketahui oleh pelanggan-pelanggan yang lain. Jadi Mr. D perlu meningkatkan promosi bagi memberi pengetahuan yang lebih kepada pelanggan bahawa terdapatnya aplikasi Mr. D yang pelanggan boleh lihat sekiranya terdapat promosi-promosi yang tertentu. Selain itu, Mr. D juga boleh memasuki di dalam segi pengiklanan menerusi televisyen dan juga Facebook ataupun Instagram. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Nurudin bin Gulama Sumber dan Mometrik JG Palang 12541 Palang 22 akan menerangkan bahagian mengatasi masalah yang dihadapi perniagaan Mr. D ini. Salah satu masalah yang dihadapi oleh perniagaan Mr. D ini ialah susun atur rak kedai yang padat kerana kepelbagaian barang-barang yang terdapat di dalamnya.
Masalah susun atau yang ketara adalah berkaitan dengan kesertakan orang yang menjutakan pergerakan para pengunjung untuk membelilah. Penambahbaikan yang dicanangkan bagi mengatasi masalah ini adalah dengan membuat satu RAM baru dalam persekitaran maya. Persekitaran maya ini mampu memberi satu gambaran awal mengenai keperluan orang, memastikan kelancaran dalam pengguna dan mendatangkan aspek keselamatan. Canangan susun atau yang baru dikemukakan ini dapat dibangunkan melalui satu aplikasi iaitu perisian Google SketchUp. Untuk menjadikannya lebih mudah dan terancang, kita boleh melakukan soal selidik yang diedarkan kepada pelanggan terlebih dahulu dan seterusnya kita dapat merancang dan menyusun semula untuk menjadikannya yang lebih baik daripada sebelum ini. Pemilihan lokasi yang lebih luas akan menjadikan penyusunan RAP yang lebih sistematik dan penyusunan perkakasan mengikut bahagian yang lebih bersesuaian. Pemilihan lokasi yang luas ini dapat memberi banyak kemudahan kepada para pengunjung seperti ruang untuk solat, tandasnya selesa dan seumpamanya. Kemudahan untuk orang berupaya juga dapat diberikan seiringan dengan pemilihan lokasi yang luas di mana oleh pihak pengurusan yang mana dia menyediakan satu laluan untuk mereka untuk membelah di dalam perniagaan misedi ini. Kekurangan tenaga kerja terutamanya sewaktu pandemik COVID-19 ini juga merupakan satu masalah dihadapi oleh perniagaan misedi ini. Umumnya kita ketahui tenaga kerja ini sedikit sebanyak mempengaruhi atau bangunnya sesebuah perniagaan. Oleh itu, bagi menguatkan atau meningkatkan lagi tenaga kerja sesebuah perniagaan ini, semestinya ia mempunyai satu perancangan oleh sesebuah perniagaan ini di mana mereka perlu ada satu package insentif yang menarik bagi pekerja yang ingin bekerja lebih masa dan juga pemberian bonus bagi pekerja yang berdedikasi. Yang dimaksudkan dengan package insentif ini, ia bermaksud jika satu pekerja ingin melakukan kerja lebih masa, mereka akan dibekalkan makanan percuma ketika waktu rehat mereka. Dengan ini, secara tidak langsung, kebajikan mereka juga akan terjaga di samping menjimatkan masa dan tenaga mereka jika mereka melakukan kerja lebih masa ini. Selain daripada itu, waktu kerja lebih fleksibel bagi setiap pekerja dan penyusunan jadual kerja yang tidak membebankan ini juga bermaksud mereka diberi pilihan untuk memilih tempat pekerja yang berlainan dalam satu masa. Ini juga secara tidak langsung ia dapat meningkatkan produktiviti para pekerja di mana mereka tidak lagi hanya bekerja di dalam satu tempat sahaja. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Atikah binti Zainal Abidin akan membentangkan mengenai penstrukturan masalah. Kami memilih Mr. DIY Retail Store untuk kajian kami. Penstrukturan masalah terdiri daripada beberapa bahagian iaitu pernyataan masalah iaitu problem statement, kemungkinan keputusan iaitu possible decision, halangan iaitu constraint ataupun obstacle, kemungkinan hasil iaitu positive result dan objektif iaitu goals. Pernyataan masalah yang dikenal pasti bagi perniagaan Mr. DIY adalah yang pertama, Mr. DIY menghadapi persaingan daripada kedai perkakasan yang lain seperti S Hardware dan Daiso. Kedua, produk yang ada di Mr. DIY boleh didapati di kedai perkakasan lain. Seterusnya, susun atau rak kedai yang padat kerana kepelbagaian barang. Yang keempat, kekurangan tenaga kerja terutama ketika COVID-19. Dan yang kelima, kurangnya promosi yang boleh menarik pelanggan. Kemungkinan keputusan yang dapat diambil oleh Mr. DIY adalah yang pertama, dengan menawarkan harga barang yang lebih murah dan memberikan diskaun istimewa terutama pada hari perayaan dan festival. Seterusnya, Mr. DIY boleh menyediakan produk unik yang tidak terdapat di kedai perkakasan lain. Mr. DIY juga boleh mempertingkatkan promosi jualan dan menaik taraf servis perkhidmatan kaki tangan dengan memastikan kaki tangan sentiasa ceria dan rajin membantu. Walau bagaimanapun, terdapat halangan yang dikenal pasti yang dapat mengganggu Mr. DIY. Sebagai contoh, terdapat kekangan untuk mencari pembekal yang boleh menawarkan harga murah tetapi berkualiti. Seterusnya, kos yang tinggi juga diperlukan untuk mempertingkatkan promosi dan pemasaran produk. Selain itu, untuk membuat produk unik, Mr. DIY perlu menubuhkan pasukan penyelidikan dan pembangunan khas untuk membuat produk unik untuk Mr. DIY. Selamat sejahtera, nama saya Prashantri Ana Bapak Ramis. Memetik saya ialah JJ 12692. Hari ini saya ingin membincang sedikit tentang perstrukturan masalah iaitu structuring problem. Sekarang saya ingin membincang tentang possible results iaitu kemungkinan hasil dalam perniagaan DIY. Sekarang saya ingin membincang sedikit tentang possible results iaitu kemungkinan hasil dalam perniagaan DIY. Perniagaan dalam DIY menawarkan harga yang berpatutan dan juga yang lebih rendah untuk pelanggan supaya menarik lebih ramai pelanggan. Ini adalah kemungkinan hasil yang terdapat daripada perniagaan DIY. Yang kedua, apabila ramai pelanggan berpuas hati dengan barang yang dikeluarkan oleh DIY, mereka akan rekomen kedai tersebut kepada keluarganya, rakan-rakan jiran dan sebagainya. Yang ketiga adalah promosi bukan sahaja secara langsung tetapi tidak langsung melalui penceritaan dan penyampaian oleh pelanggan yang berpuas hati. Yang akhir ialah kedai memerlukan lebih ramai tenaga kerja dan membuka pada setiap hari supaya menarik lebih banyak pelanggan.
Sekarang saya ingin membincang sedikit tentang goals ataupun iaitu objektif. Objektif yang pertama dalam perniagaan DIY adalah untuk menjana keuntungan yang besar. Kedua, untuk menarik lebih ramai pelanggan untuk menikmati dan juga membeli barangan DIY. Yang ketiga, untuk mendominasi barang furniture dan barang rumah dan barangan umum seperti hardware, home improvement products dan juga merchandise. Yang terakhir adalah untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat supaya rakyat Malaysia dapat pekerjaan dan juga dapat menempuh kehidupan mereka. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tuan Rahayu binti Tuan Yusof ingin membentangkan analisis risiko. Berikut adalah analisis risiko syarikat Mr. DIY. Yang pertama, kekurangan tenaga kerja sewaktu pandemik COVID-19. Yang kedua, kurang promosi untuk menarik minat pelanggan. Yang ketiga, persaingan dari kedai perkakas yang lain. Yang keempat, kurang keunikan dari segi produk. Yang kelima, dekorasi dalaman yang kurang menarik minat kepada pelanggan. Daripada analisis risiko syarikat Mr. DIY, kami telah mengenal pasti risiko-risiko tersebut yang perlu penambahbaikan. Yang pertama, dari segi kurang promosi untuk menarik minat pelanggan. Plan penambahbaikan Mr. DIY telah melancar promosi-promosi baru seperti poket selamat yang menawarkan hadiah yang sangat lumayan, iaitu sebuah kereta Honda City dan hadiah sagu hati iPhone X. Risiko kedua, persaingan daripada kedai perkakas yang lain. Plan penambahbaikan seperti lancar promosi-promosi baru. Dan yang kedua, meningkatkan tahap sistem pembelian atas talian seperti meningkatkan tahap sekuriti ketika sisi pembayaran. Pengguna akan lebih berasa selamat untuk buat pembelian atas talian di laman sesawang Mr. DIY. Risiko ketiga berkenaan dekorasi. Dekorasi dalaman yang kurang menarik minat pelanggan. Plan penambahbaikan perlu mengkaji semula plan penyusunan barang, kaunter pembayaran, hiasan dalaman dengan mengambil kira faktor pengguna termasuk dari segi psikologi. Selamat sejahtera, nama saya Baby Shalini, anak perempuan Supermanin. Hari ini saya akan mengupaskan SWOT analisis syarikat Mr. DIY. SWOT analisis ialah analisis strategi seseorang atau sesebuah organisasi untuk mengenal pasti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang terdapat di dalam sesebuah organisasi. Strength atau kekuatan Mr. DIY ialah yang pertama, harga produk berbaloi dan berpatutan. Mr. DIY menawarkan harga yang mudah dan berpatutan kepada semua lapisan masyarakat. Kedua, menyediakan pelbagai variasi barangan. Mr. DIY memudahkan pelanggan untuk mendapatkan semua jenis barang di satu tempat, sebagai contoh barang keperluan dapur, kebun, sukan, stationery dan sebagainya. Kekuatan yang tiga pula, DIY mempunyai navigasi tapak yang mudah dan kukuh. Kini kita boleh jumpai outlet Mr. DIY di semua tempat. Kekuatan yang terakhir, pembayaran yang cepat dan mudah. Sebagai contoh, pelanggan yang pergi dengan cashless kini boleh membuat pembayaran melalui e-pembayaran, sebagai contoh menggunakan QR Pay, e-wallet, credit card atau debit card. Weakness atau kelemahan yang terdapat di Mr. DIY ialah pertama, barang kebanyakannya habis stok. Ini disebabkan oleh permintaan pelanggan yang terlalu tinggi. Oleh itu, Mr. DIY perlu menampung stok atas permintaan pelanggan. Kedua, kurang mengiklankan produk dan outlet di laman sesawang. Mr. DIY perlu meningkatkan pengiklanan dan promosian di laman sesawang untuk menarik hati pelanggan. Kelemahan terakhir ialah keluasan kedai yang agak padat. Ini kerana Mr. DIY mempunyai kepelbagaian barangan dan tidak mencukupi untuk menampung stok. Oleh itu, Mr. DIY perlu meningkatkan lagi keluasan kedai. Opportunities atau peluang Mr. DIY ialah peningkatan besar dalam pemasaran dan pengiklanan. Ini untuk menarik lagi hati pelanggan. Kedua, penambahan lebih banyak cawangan. Ini juga akan mendorong untuk penambahan lebih banyak tenaga kerja. Ketiga, pengembangan perkhidmatan atas talian atau e-commerce melalui Lazada, Shopee dan sebagainya. Threats atau ancaman Mr. DIY ialah pertama, kewujudan lebih banyak pesaing baru seperti contoh EcoShop, My Power Tools. Kedua, penurunan permintaan pelanggan. Ini kerana kurang promosi dan pengiklanan produk Mr. DIY di laman sosial. Ancaman ketiga, keselamatan cyber. Ini akan menyebabkan penjualan atas talian. Ancaman terakhir ialah kemelesetan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Safruddin. Ingin menerangkan tentang analisis dan membuat keputusan daripada pengurusan Mr. DIY. Okey. Seterusnya, daripada keputusan produk berdasarkan rekod tahunan. Daripada 2021 sehingga rekod tahunan 2022 menunjukkan 200 daripada produk pilihan dan perniagaan campuran. Berdasarkan produk white label, eksklusif produk dan barang-barang lain, termasuklah barangan import dan lokal. Ini menunjukkan bahawa setiap tahun mempunyai permintaan yang tinggi dan mempunyai keuntungan yang tinggi. Berdasarkan keputusan daripada permintaan pengguna dan pembeli, pengurusan Mr. DIY terpaksa membuka rangkaian baru untuk meningkatkan jualan serta memasukkan pelbagai barang-barang yang ditawarkan kepada pembeli dan pengguna. Tiga rangkaian itu adalah Mr. DIY Plus yang menjual barang-barang flagship dengan harga yang mahal daripada Mr. DIY yang sedia ada. Yang kedua adalah Mr. Toys yang menawarkan jualan barangan permainan. Dan akhir sekali adalah Mr. Dozer yang menjual barangan makanan dan minuman serta barang-barang frozen.
ini adalah bukti-bukti dan gambar daripada barangan daripada white label dan barangan pihak ketiga. Ini saya menerangkan white label adalah barangan berjenama Mr. DIY itu sendiri. Antara tiga barang di pihak ketiga adalah bateri, energizer, lampu Philip dan spray anti karat WD-40. Dari ini saya menerangkan daripada kesamaan antara tiga barang daripada white label dan pihak ketiga adalah mempunyai fungsi yang sama, kegunaan yang sama dan hasilnya adalah sama. Daripada kekuatan dan kelemahan, mungkin Mr. DIY menawarkan harga yang murah daripada barangan pihak ketiga. Daripada sudut barangan pihak ketiga adalah kepercayaan dan keyakinan pembeli yang terhadap barang tersebut yang telah menapak di pasaran yang terlalu lama. Hai, Assalamualaikum. Saya akan mengucapkan jawab Islam sebagai Islam. Yang pertama, malam balas hidupku dari semua tinggi tahun pemenang merupakan membuat seseorang positif. Hai, kerana barang yang dikeluarkan syarikat DIY sama dalam kualiti dan juga murah. Dan yang kedua ialah lampu memutusi kesan murid. Antara lampu yang dia jalankan oleh syarikat DIY ialah memperbaiki semula barang yang dikeluarkan oleh mereka dan mengikhlaskan produk tersebut dengan cara yang lain daripada lain supaya dapat menarik balik pelanggan. Dan yang ketiga ialah penilaian jangka masa panjang. Penilaian jangka masa panjang dan juga matlamat syarikat ialah sama, iaitu menawarkan barang dengan mudah dan juga menawarkan barang tersebut pada semua rakyat supaya dapat diperoleh oleh semua orang. Sekian, terima kasih.